Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 14 Oktober bersama saya Wan Kamarudin Ibrahim dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Tajuk utama malam ini: bayi lelaki dibuang dalam parit kering. Juga tabib Adam ubat pesakit guna makhluk halus. Seorang bayi lelaki ditemui pemandu lori di sebuah parit kering berhampiran pantai Paka, Dungun, kira-kira pukul 2 petang tadi, dan bayi berkenaan dipercayai dibuang individu tidak bertanggungjawab. Pemandu lori Muhammad Zu Abdul Rahman, 44 tahun berkata, bayi yang sudah dipotong tali pusat itu ditemui dalam keadaan kesejukan dan tidak berpakaian serta hanya dialas dengan sehelai kain lusuh di dalam sebuah beg kain berwarna jingga. Ketika kejadian, Muhammad Zu yang baru selesai mengambil kayu pelet di sebuah kilang berhenti di tepi pantai itu untuk berehat. Pada awalnya dia melihat 2 ekor anak anjing sedang berkeliaran, namun tiba-tiba terdengar bunyi tangisan bayi sebelum ternampak sebuah beg berhampiran anjing tersebut. Dia kemudian bergegas memanggil beberapa orang pengunjung di pantai itu untuk memeriksa beg tersebut sebelum melihat bayi itu sedang meringkuk kesejukan. Pemandu lori itu kemudiannya bertindak menghubungi talian kecemasan sebelum pasukan polis dan kesihatan tiba di lokasi kejadian untuk menyelamatkan bayi berkenaan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Maizura Abdul Kadir, ketika dihubungi mengesahkan mengenai penemuan itu. Katanya bayi itu telah dibawa ke klinik kesihatan Paka sebelum dibawa ke Hospital Kemaman untuk dirawat dan polis akan mengesan individu yang tidak bertanggungjawab membuang bayi tersebut. Kes akan disiasat mengikut Seksyen 317 Kanun Keseksaan. Seorang penolong kanan sebuah sekolah rendah di Ipoh ditahan kerana disyaki mencabul seorang murid perempuan berusia 12 tahun kemarin. Dan Ketua Polis Perak, Dato' Azizi Mat Aris berkata suspek yang berusia 37 tahun itu dicekup selepas menerima laporan daripada ibu mangsa Jumaat lepas. Iaitu pada 11 Oktober 2024 lebih kurang pukul 3 petang, pihak Polis Daerah Ipoh telah menerima satu laporan polis daripada seorang warga tempatan berumur 47 tahun yang mendapati anak perempuannya berumur 12 tahun iaitu mangsa telah dipeluk dan dicium di bahagian mulut serta menerima gambar tidak senonoh dari guru penolong kanan. Menurut Datuk Azizi, siasatan mendapati suspek yang masih bujang telah beberapa kali melakukan perbuatan itu dan setakat ini melibatkan seorang mangsa. Penolong kanan terbabit telah bertugas di sekolah tersebut selama 8 bulan. Katanya suspek yang tiada rekod jenayah direman selama 6 hari bermula Sabtu hingga Khamis ini untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Jumaat lalu, seorang guru penolong kanan lelaki di sebuah sekolah rendah didakwa telah memeluk dan mencium seorang pelajar perempuan di bilik darjah. Ibu mangsa turut menemukan gambar tidak senonoh di dalam telefon bimbit anaknya yang dihantar guru terbabit. Selain lelaki itu didakwa mengajar pelajar berkenaan cara membuat seks. Guru penolong kanan berkenaan juga dilaporkan menghubungi pelajar terbabit melalui aplikasi WeChat dan Instagram. Susulan itu, Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh berkata, kementerian telah mengambil tindakan berkaitan selepas menerima laporan kes dan suspek telah dipindah keluar dari sekolah terbabit. Katanya sesi kaunseling juga akan diberikan kepada mangsa. Mufti Melaka Dato' Abdul Halim Tawil menggesa orang ramai supaya tidak mendapatkan rawatan menerusi kaedah perubatan Adam Isa atau dikenali Tabib Adam. Dan jelasnya kaedah perubatan itu telah diputuskan sebagai sesat dan mempunyai unsur mistik kerana menggunakan perantara makhluk untuk mengubati pesakitnya.
Jelas Dato' Abdul Halim, Jawatan Kuasa Fatwa Melaka telah mengeluarkan fatwa bahawa kaedah perubatan itu sebagai sesat pada 12 September lalu. Berdasarkan semakan serta laporan aduan yang diterima, elemen perubatan Tabib Adam adalah bercanggah dengan hukum syarak dan akidah. Kita akan serahkan pada pihak berkuasa Jabatan Agama Islam Melaka untuk mengambil tindakan berdasarkan fatwa yang telah diwartakan baru-baru ini. Kepada orang yang datang masa mendapatkan kepada pesakit-pesakit ataupun yang mendapat khidmat perubatan kadang-kadang tertipu dan terpedaya, saya minta berhati-hati kerana saya dimaklumkan ada elemen-elemen yang bersifat seperti pengeras duit dan ada juga aduan-aduan yang menyebabkan keraguan di dalam amalan-amalannya, wirid-wiridnya, perkara-perkara yang kadang-kadang tak masuk di akal, termasuk bacaan-bacaannya, dan kita khawatir ada elemen-elemen mistik di situ. Mengulas lanjut katanya, antara elemen sesat yang dikenal pasti adalah bacaan-bacaan yang digunakan dalam kaedah perawatan seperti menyeru makhluk-makhluk mistik. Beliau berkata demikian ketika diminta ulas berkenaan individu yang dikenali Tabib Adam yang merupakan warga Singapura dikatakan masih aktif membuat promosi di media sosial. Terdahulu, Dato' Abdul Halim menghadiri seminar pendidikan fatwa kontemporari sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Melaka di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC di Air Keruh. Sementara itu, selepas Perlis, Selangor dan Pahang, Melaka jadi negeri keempat menetapkan ajaran dan kepercayaan GISB Holdings Sdn Bhd, GISBH adalah sesat. Dan perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa yang berlangsung pada 3 Oktober lalu selepas mendapati beberapa elemen kumpulan itu bertentangan dengan hukum syarak. Jadi perkara ini kami mengambil ketetapan bahawa ada persamaan dari sudut kepercayaan, amalan dan juga pegangan mereka dari sudut wirid dan sebagainya. Dan kita telah memutuskan iaitu apa yang dibawa oleh kumpulan GISB ini adalah bertentangan dengan hukum syarak. Dan kita sedang proses untuk tindakan selanjutnya fatwa yang telah kita bincangkan ini untuk dibentangkan di dalam majlis dan seterusnya diwartakan. Berdasarkan laporan-laporan yang dibentangkan pada muzakarah berkenaan, jelas mendapati terdapat persamaan amalan yang seperti ajaran Al-Arqam dan Rufaqa yang telah difatwakan haram di Melaka pada tahun 1994 dan 2007. Bagi peringkat penguatkuasaan, Jabatan Agama Islam Melaka JAIM dan pihak polis sedang menjalankan tindakan dan ianya kini di peringkat pendakwaan yang mana kes sedang berjalan di Mahkamah Syariah. Dalam pada itu, seorang lelaki yang mempunyai kaitan dengan GISBH didakwa di Mahkamah Session Butterworth dan di atas pertuduhan melakukan amang seksual terhadap seorang kanak-kanak lelaki berusia 13 tahun 2 tahun lalu. Muhammad Mikdam Muhammad Amir, 24 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Zul Hazmi Abdullah hari ini. Mengikut pertuduhan, Muhammad Mikdam yang bertugas sebagai seorang warden asrama yang mempunyai hubungan amanah terhadap seorang kanak-kanak lelaki berusia 13 tahun ketika itu telah melakukan amang seksual fizikal dengan menyentuh bahagian kemaluan mangsa. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Rumah Jagaan Harapan Al-Mahabbah, Jalan Bagan Buaya, Nibong Tebal, jam 12.30 malam pada 11 Julai 2022. Ketika prosiding, Timbalan Pendakwa Raya Wan Amira Ruzaini Wan Abdul Razak tidak menawarkan jaminan atas faktor kesalahan serius iaitu seksual dan mangsa juga merupakan seorang kanak-kanak. Bagaimanapun, semasa rayuan, Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK Nakia Zulkarnain memohon mahkamah memberikan jaminan paling minima kerana tertuduh yang bekerja sebagai penghantar barang tidak mempunyai pendapatan tetap selain perlu menyara ibu bapanya. Hakim Zul Hazmi kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin serta melapor diri ke Balai Polis berdekatan sebulan sekali dan tidak boleh mendekati serta mengganggu mangsa dan pengadu sehingga kes selesai. Kes akan disebut semula pada 14 November depan untuk serahan dokumen dan lantikan peguam.
Temerloh menjadi daerah pertama dilanda banjir di Pahang dan mangsa banjir berkata air naik terlalu cepat sehingga ada yang tidak sempat menyelamatkan barang dan terpaksa berpindah ke PPS sekitar jam 1 pagi tadi. Setakat ini, 636 mangsa daripada 181 buah keluarga di Lancang dan Mentakap terpaksa dipindahkan ke 5 buah pusat pemindahan sementara PPS. Kilang kabut lah munggah barang, nasiblah anak-anak bujang ada datang. Balik rumah menolong, memunggah barang. Sampai ke pusat pemindahan pukul 1 lebih pagi. Kira barang-barang anak-anak lah. Mana yang ada selamat, selamat. Mana yang tak. Pasal air terlampau lagi. Dah tak boleh nak keluar, dah terkepung. Panggil tu diorang tak ada datanglah, tapi nasib baik ada abang ipar yang tolong menghantarkan kami sampai ke separuh jalan. Itu je lah. Alhamdulillah sampai sini. Sampai di sini Alhamdulillah. Tumpang dengan kereta orang lah, kereta kawan suami. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, 5 PPS itu melibatkan Dewan SMK Seri Semantan, SK Desa Bakti, SK Lancang, Balai Raya Mempatih dan Masjid Kampung Bongsu. Sementara itu, Sungai Mentiga dekat Chini berada pada paras bahaya, iaitu mencatat bacaan 16.04 meter berbanding bacaan normal pada 12.50 meter. Manakala dua lagi sungai iaitu Sungai Serting di Padang Gudang dekat Bera dan Sungai Luit di Kampung Subuh dekat Maran dalam situasi amaran. Penduduk Gaza dibakar hidup-hidup. Prospek belanjawan 2025 dijangka lebih menarik berikutan kestabilan ekonomi dan Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata belanjawan yang akan dibentang pada Jumaat ini akan menjadi perhatian selepas nilai ringgit yang semakin mengukuh mengatasi nilai mata wang utama dunia lain. Pembentangan bajet untuk 2025 ini akan lebih menarik disebabkan oleh kedudukan ekonomi yang makin stabil, ringgit yang masih kukuh dan berapa bacaan yang ringgit akan lagi mengukuh dalam sedikit masa lagi. Beliau berkata demikian selepas sidang parlimen sesi pagi di Dewan Rakyat pagi tadi. Selepas berbulan-bulan prestasi ringgit terus mengukuh sehingga ke hari ini dan ia dijangka mempengaruhi pelbagai sentimen dalam belanjawan 2025 yang akan dibentang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim 18 Oktober ini. Sejak ditubuhkan 30 tahun lalu, Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah UniShams berjaya melahirkan 20,679 graduan daripada lebih 15 buah negara. Namun seiring dengan teknologi kecerdasan buatan AI dan era revolusi industri keempat, UniShams tekad terus ke bidang baharu yang lebih agresif dan merebut setiap peluang dalam usaha menjadi universiti unggul di peringkat global. Teknologi yang digunakan dengan bijaksana akan memperkayakan pengalaman pembelajaran. Dengan itu, UniShams berharap para graduan akan lebih bersedia menghadapi dunia pekerjaan yang semakin moden dan dipengaruhi oleh teknologi. Oleh itu, sebagai warga UniShams, kita harus sentiasa mengingat bahawa kemajuan teknologi harus disertai dengan kebijaksanaan dalam penggunaannya agar ia dapat memberi manfaat yang berpanjangan kepada masyarakat dan dunia. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Istiadat Convocation UniShams ke-26 yang berlangsung selama 2 hari bermula semalam. Sultan Kedah, Sultan Salihuddin Sultan Badlishah berkenan berangkat hadir ke majlis yang berlangsung di Dewan Tuanku Permaisuri Hajah Haminah UniShams. Pada majlis ini, seramai 1,210 graduan menerima sijil akademik masing-masing. Perjuangan kita dalam medan ilmu ini masih belum selesai.
Malah ia adalah satu titik tolakan semangat untuk kita melangkah lebih jauh demi menabur bakti buat agama, bangsa dan negara. Kita hendaklah bersyukur kerana dikurniakan keselesaan, kemudahan dan kelengkapan dalam menuntut ilmu. Jika ingin kita bandingkan dengan saudara-saudara kita di Palestin yang sudah mengharungi setahun Taufan Al-Aqsa, begitu banyak cabaran, hatta cabut nyawa, tetapi mereka tetap melaksanakan tugas sebagai seorang Islam. Dalam pada itu, Tuanku Sultan Kedah turut berkenan menganugerahkan ijazah kehormat Dr. Falsafah Usuluddin kepada Mufti Negeri, Datuk Dr. Sheikh Fazil Awang, dan penerima ijazah kehormat Dr. Falsafah Pengurusan Perniagaan, Tan Sri Dr. Syed Azman Syed Ibrahim. Dakwaan kononnya Islam terancam dan tergugat di Malaysia adalah naratif palsu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata tindakan setengah pihak yang memainkan sentimen agama itu cuba mengaburi mata rakyat Malaysia. Jelas Dr. Zulkifli, naratif Islam terancam dan tergugat ini sebenarnya terus dimainkan sekian lama demi mengaut sokongan dan membangkitkan sentimen agama. Perkara ini katanya perlu dihentikan dan naratif yang adil seiring dengan aspirasi dan hasrat kerajaan harus diketengah dan diarus perdanakan. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak pernah berbincang untuk menukar status agama Islam sebagai agama persekutuan. Menurut Perdana Menteri, tuduhan jelik yang memainkan isu tersebut disifatkan pemalsuan fakta dan boleh mencetuskan kebencian. Dr. Zulkifli berkata, Malaysia kini menjadi tumpuan ulama' tersohor dan cendekiawan daripada seluruh dunia yang hadir memberikan tausiah, nasihat, pesanan serta mencurahkan ilmu mereka di Malaysia. Antara ulama' yang hadir termasuk Al-Imam Al-Akbar Syekhul Azhar Dr. Ahmad Muhammad Ahmad At-Tayyib, Syekh Mahir Al-Mu'aikli, Syekh Ali Jumu'ah dan Syekh Ali Al-Qaradaghi. Ulama' hebat ini memuji Malaysia dan mengiktiraf suasana dan keadaan di negara ini yang subur dengan majlis ilmu dan menikmati perkembangan Islam yang sangat baik. Roket Hezbollah sampai Haifa. Penderitaan penduduk Gaza tidak terhitung dan insiden terbaru Israel telah membakar hidup-hidup penduduk Gaza di kawasan Hospital Al-Aqsa di Deir al-Balah. Sekurang-kurangnya 4 syahid dan 70 cedera. Jet Zionis mengebom kem Deir al-Balah yang terletak berdekatan pusat perubatan tersebut. Serangan itu mengakibatkan 30 kemah musnah sepenuhnya. Kejadian berlaku awal pagi ketika ramai penghuni sedang tidur. Api merebak dengan pantas menyebabkan harta benda tidak dapat diselamatkan dan jumlah kematian dijangka meningkat. Dan Israel menggunakan alasan basi kem Deir al-Balah adalah pusat operasi Hamas. الناس بتنحرق قدامنا يا جماعة قدامنا الناس بتنحرق والله ما احنا قادرين نسوي شيء والله العظيم ما احنا قادرين نسوي شيء لا احنا قادرين نطفي لا مية لا دفاع مدني والله ما احنا قادرين نسوي شيء والناس بتنحرق. Sementara itu, Ketua Jabatan Kecemasan di Hospital Al-Aqsa, Dr. Fad Al-Haddad berkata kebanyakan mangsa kanak-kanak dan wanita mengalami luka bakar tahap 3. Dan lebih 60 cedera dalam serangan drone Hezbollah yang menyasarkan wilayah Binyamina di utara Israel. Dan dilaporkan terdapat mangsa yang cedera parah dan ringan akibat serangan itu dan kesemua mangsa termasuk tentera dikejarkan ke 5 buah hospital sama ada dengan ambulans atau helikopter. Pasukan pejuang Hezbollah mengaku bertanggungjawab atas serangan itu yang dikatakan menyasarkan kem latihan Brigade Golani Angkatan Pertahanan Israel IDF di kawasan itu yang berpengkalan di antara Tel Aviv dan Haifa. Serangan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Israel di selatan Lebanon dan Beirut pada Khamis. Hezbollah turut maklumkan pasukan itu menyasarkan kem di utara Israel menggunakan sekumpulan drone. Peraturan Lembaga Penapisan Israel menghalang saluran media menyatakan dengan tepat di mana atau apa yang disasarkan. Namun beberapa media melaporkan lokasi itu diserang oleh drone peringkat rendah yang dilancarkan dari Lebanon. Penggerak amanan awal tidak diaktifkan. Dan Hezbollah ancam lancar lebih
banyak serangan ke atas Israel jika rejim itu tidak berganjak untuk berterusan menyerang Lebanon. Dan amaran itu dikeluarkan selepas drone mereka menyasarkan pengkalan tentera Israel berhampiran Haifa semalam. Kumpulan disokong Iran itu tekad mempertahankan rakyat Lebanon dengan amaran padah lebih buruk akan berlaku kepada Israel jika rejim itu enggan berundur. Operasi berkenaan disifatkan sebagai kompleks itu, namun mereka berjaya melancarkan puluhan peluru berpandu ke arah Naharia dan Eka Utara Haifa dengan matlamat memastikan sistem pertahanan Israel tidak menang tangan dalam menangkis serangan luar. Sementara itu, angka kematian akibat serangan Israel ke atas Lebanon sejak Oktober lalu meningkat kepada 2,306 dengan 10,698 lagi cedera. 51 terbunuh dan 174 yang lain cedera dalam tempoh 24 jam yang lepas. Walaupun terdapat amaran antarabangsa bahawa Timur Tengah berada di ambang perang serantau di tengah-tengah serangan berterusan Israel ke atas Gaza dan Lebanon, Israel meluaskan konflik pada 1 Oktober dengan melancarkan pencerobohan ke selatan Lebanon. Sekian berita Al Hijrah untuk malam ini. Saya Wan Kamarudin Ibrahim dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.